kerajaan juga sebenarnya bersetuju supaya Parlimen bersidang secepat mungkin. Cuma tafsiran secepat mungkin. Zahid Hamidi tafsir secepat mungkin 14 hari. Ada yang secepat mungkin patut 2-3 hari buka lah Parlimen. Ya? Ada yang kata 14 hari bersidang, itulah secepat mungkin. Ada pula pihak kata secepat mungkin tu sebelum 1 bulan 8. Dalam darurat ni pun bersidang. Itu secepat mungkin. Ada satu pula lagi versi secepat mungkin itu setelah segala keperluan-keperluan perundangan dipenuhi, maka segeralah mengadakannya. Digambarkan bulan September. Jadi secepat mungkin yang mana satu kita nak pakai. Secepat mungkin immediately, boleh pergi saja buka kunci pintu Parlimen, buka Parlimen. Ahli Parlimen pun pandu kereta pergi ke Parlimen. Sebab ada orang kata Parlimen sekarang dah naik rumput. Parlimen sekarang dah nak reput. Ditafsirkan. Boleh saja buka. Saya 3 hari lepas pergi Parlimen. Ya, pergi jumpa, bincang, ada meeting di sana, di Parlimen. Parlimen tu buka secara fizikalnya. Tetapi membuka Parlimen, menurut peraturan-peraturan, dia ada semua tertulis dalam ini. Jadi berbalik kepada kenyataan media istana negara yang menyatakan, Tuanku berpandangan, Parlimen hendaklah bersidang secepat mungkin. Istilah digunakan secepat mungkin. Boleh saja sebenarnya Tuanku menyebutkan tarikh. Bersidang segera sebelum tamat darurat. Boleh. Tapi Tuanku tak kata begitu. Sebab Tuanku memahami peruntukan dan perkara-perkara undang-undang. Jadi pertama Tuanku tidak kata better menitahkan. Tidak. Digunakan istilah yang cukup halus. Yang memerlukan kita mentafsirkan dengan cara jujur. Jangan ambil kesempatan daripada situasi itu. Ya. Kena fikir dan terasa kepentingan negara. Kalau kita fikir kepentingan agenda tersembunyi kita fikir saya kepentingan puak, nak bersidang tu kerana apa, dia jadi benda lain. Jadi apakah yang disebut? Seri Paduka Baginda Pertuan Agong menyampaikan pandangan, ya, menitahkan pandangan supaya Parlimen bersidang secepat mungkin. Baik. Bila perkara itu keluar dalam media, persoalan balik pada soalan tadi. Kerajaan melengahkan ke? Kerajaan nak tolak ke? Kerajaan tak ambil peduli ke? Tak ambil pot? Jawabnya tak betul. Baru-baru ini bukan persidangan Majlis Raja-Raja. Ya? Majlis Raja-Raja, kalau Majlis Raja-Raja bersidang itu dalam peraturan dan undang-undang ada prasyarat-prasyarat dia. Kalau Majlis Raja-Raja bersidang, Perdana Menteri wajib ada. Kalau Majlis Raja-Raja yang bersidang, setiausahanya adalah penyimpan bersama Raja-Raja, bertindak sebagai setiausaha. Kalau Majlis Raja-Raja yang bersidang, Raja-Raja mesti berangkat bersama dengan Menteri Besar atau Ketua Menteri. Kalau Majlis Raja-Raja bersidang atas perkara yang bukan menyentuh soal kemuliaan, kebesaran Raja-Raja, maka Gubernur-Gubernur dan Gubernur-Gubernur negeri-negeri juga mesti bersama selain daripada Raja-Raja Melayu. Itu persidangan Majlis Raja-Raja. Yang baru-baru ini ialah perjumpaan atau menghadap tak resmi atas undangan personal yang di Pertuan Agong untuk berbincang-bincang perkara-perkara tertentu. Ya. Malah kalau saya sebut ini sensitif, ya. Kalau mengikut segi undang-undang, penyimpan besar Maharaja tidak boleh mengeluarkan statement. Sebab penyimpan Mohon Besar Raja-Raja adalah setiausaha kepada Majlis Raja-Raja. Kalau nak bersidang selepas 1 hari bulan 8, dalam 2 keadaan. Pertama, kalau darurat disambung, tapi sambung tanpa menggantung perkara 55, Parlimen boleh bersidang. Ya. Kemudian, atau nak buat juga mesyuarat dalam keadaan tak menyambung darurat, Parlimen boleh bersidang. Jadi kalau selepas 1 bulan 8 boleh bersidang dalam 2 keadaan. Pertama, dalam keadaan 55 tak digantung. Kedua, dalam keadaan darurat tak disambung. Boleh bersidang selepas 1 bulan 8. Nak bersidang sebelum 1 hari bulan 8, tidak dibolehkan lagi mengikut undang-undang selagi masih berkuat kuasa undang-undang tentang pandemik dan juga
proklamasi darurat yang menggantung perkara 55 dalam perlembagaan yang telah ditandatangani oleh Seri Paduka Baginda Pertuan Agong. Satu. Ini juga perlu diberi penjelasan supaya tidak menimbulkan kekeliruan tentang cepat, lambat dan dalam tempoh secepat mungkin. Istilah cepat mungkin tadi. Apa kata undang-undang sedia ada? Iaitu tidak boleh mengadakan persidangan secara yang normal sehingga undang-undang itu diperbaiki. Jadi kalau itu keadaannya, kerajaan kena bincang dengan speaker. Sebab nak buat secepat mungkin. Kalau nak tunggu undang-undang ini, undang-undang penularan wabak ni mungkin tahun depan. Tapi kita nak secepat mungkin. Maka bagaimana? Maka kerajaan minta Parlimen memberikan pilihan-pilihan. Bagaimana boleh buat secepat mungkin. Itu yang sedang berlaku. Dan sekarang speaker memaklumkan satu daripada caranya, malah pernah disebut oleh kerajaan, pernah disebut oleh Menteri Undang-Undang, bersidang secara hybrid. Ya. Kalau nak buat juga sebelum undang-undang sekarang ni ditamatkan, masih lagi dalam penularan wabak, masih lagi dalam penguatkuasaan Undang-Undang 336, akta pengawalan penyakit yang orang kata pandemik ni. Caranya ialah persidangan secara hybrid. Bila nak bersidang secara hybrid, adakah standing order sedia ada itu membolehkan bersidang secara hybrid? Sebab bila kita nak panggil, mesti kena boleh. Jadi sebelum panggil, pastikan dulu boleh. Maka jawabnya, dalam keadaan sekarang, di bawah standing order yang sedia ada sekarang, belum boleh bersidang secara hybrid kecuali peraturan-peraturan dipinda terlebih dahulu. Saya bagi contoh. Apabila ahli parlimen bersidang, ahli parlimen mempunyai immunity. Yakni tidak boleh didakwa di mahkamah, orang tidak boleh, orang kata challenge dia di mana-mana mahkamah selagi mana dia berucap di dalam chamber, yakni dalam dewan. Itu satu daripada peraturan tu. Jadi katakanlah kita buat persidangan secara hybrid. Separuh duduk dalam dewan, separuh duduk dalam dewan lain, separuh duduk di rumah, separuh duduk di pejabat, maka kita bersidang sebahagiannya secara video conferencing. Sebahagian duduk dalam dewan. Persoalan dia, adakah yang berucap di luar chamber, di bawah undang-undang bertulis sekarang, dia ada immunity atau tidak? Jawabnya tak ada. Maka kalau nak bersidang secara maya, secara hybrid, provision dalam peraturan-peraturan Dewan Standing Order perlu dipinda dulu. Perhubungan di antara institusi yang di Pertuan Agong, saya sebut institusi yang di Pertuan Agong, dengan kerajaan, yakni Kabinet dan Perdana Menteri, perlu dijaga supaya sentiasa berada dalam keadaan harmoni dan bertindak sentiasa di atas rel undang-undang. Itu sangat mustahak. Ya. Kerana kuasa-kuasa Jemaah Menteri dan juga Perdana Menteri serta skop bidang kuasa yang di Pertuan Agong itu perkara termaktub dengan jelas dalam sebuah negara yang telah memilih untuk memakai konsep raja berperlembagaan ataupun constitutional monarchy dan juga konsep demokrasi berparlimen. Jadi kedua-duanya sangat penting dan dalam perlembagaan telah pun ada huraian-huraian dia. Satu lagi yang perlu dipahaminya ialah siapa yang boleh memanggil sidang parlimen. Ada yang kata di Pertuan Agong boleh panggil, ada yang kata PM kena panggil dan sebagainya. Balik semula pada undang-undang. Dalam undang-undang, di bawah sistem konstitusional monarki, tidak ada perkara-perkara yang tuanku bertindak atas sifat pribadi atau persendirian. Istilah konstitusional monarki ialah yang di Pertuan Agong bertindak berdasarkan kepada nasihat daripada ataupun pandangan ataupun nasihat daripada Jemaah Menteri atau Perdana Menteri. Walaupun dalam perlembagaan ini semua dia gunakan istilah Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertuan Agong kata Yang di-Pertuan Agong adalah Chief Commander of the Armed Forces. Tapi bukan bermakna tu Yang di-Pertuan Agong boleh merintahkan direct askar-askar buat apa. Yang di-Pertuan Agong, banyaklah kuasa-kuasa dalam ni kita gunakan istilah Yang di-Pertuan Agong buat itu buat ini. Tetapi
dia kena sentiasa dibaca bersama perkara 40 dalam perlembagaan. Perkara 40 dalam perlembagaan menyebut Yang di-Pertuan Agong tidak bertindak sendiri tetapi bertindak atas nasihat. Agenda pertama mesyuarat kabinet daripada mesyuarat sidang kali pertama sampailah kepada mesyuarat minggu yang lalu. Agenda pertama Tan Sri Muhyiddin adalah memaklumkan kepada jemaah menteri apakah perkara-perkara yang dititah pandangan oleh Sri Paduka Baginda Pertuan Agong, dan setiap satunya diberikan perhatian yang cukup serius, ya. Dan ini berlaku boleh dikatakan without fail tiap-tiap hari Rabu. Jadi kalau di luar sana menganggapkan macam ada jurang, macam ada orang kata unilateral decision, macam ada kerajaan tak mengambil berat, itu sangat-sangat salah, kerana Kerajaan Perikatan Nasional mengamalkan dasar untuk sentiasa memberi perhatian yang berat kepada pandangan, titah pandangan, walaupun dia tak semestinya berupa arahan, tapi setiap pandangan yang diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong dibincangkan dan diberikan perhatian oleh Jemaah Menteri.